Alhamdulillah, hadirin hadirat. Mula ayat 121 ni masuk ayat berkenaan dengan peperangan Uhud. Jadi ayat ni turun selepas peperangan Uhud. Apa yang telah berlaku dalam peperangan Uhud, Allah SWT cerita semula. Jadi sekarang ni Nabi telah selesai, Uhud telah selesai. Uhud tahun kedua, tahun ketiga selepas hijrah. Jadi umur Nabi pun dah 56 tahun. 56 tahun. Dan berlaku pada bulan Syawal. Badar berlaku pada bulan Ramadan setahun sebelum. Jadi setahun 1 bulan maka berlaku peperangan Uhud di antara Nabi dengan orang Mekah. Adapun peperangan kecil-kecil sebelum ni sudah banyak dah. Di antara Badar ni dengan peperangan Uhud dalam masa tempoh setahun ni, peperangan kecil itu banyak kali dah berlaku bersama Nabi, ataupun Nabi hantar pasukan-pasukan kecil. Cuma dalam jumlah yang sikit-sikit. Nabi mula dah sekat semua laluan dagangnya Quraisy ni, lalu jalan Madinah semua Nabi sekat belakang. Nabi halal belakang. Nabi dapat berita saja Quraisy nak bawa dagangnya untuk berniaga ke Syam. Quraisy pun cari jalan ke Iraq, jalan jauh daripada mana. Nabi sekat habis. Jadi dalam masa tempoh setahun ni, ciri-ciri peperangan ni berlaku dengan Quraisy ni dalam bentuk kecil-kecil. Dan Nabi buat begitu sebab Quraisy sekarang ni sedang lobby Arab-Arab lain juga. Dia sudah kumpul kekayaan ni untuk serang Madinah. Dan yang main peranan ni orang Yahudi di Madinah sendiri. Dan dalam tempoh setahun ni juga, lepas Badar ni, Bani Qunaiqa, Bani Nadir ni begitu marah sekali dengan Nabi SAW. Sebab kemenangan Nabi pada Badar ni telah mendatangkan alamat besar. Dan orang Yahudi cerdik, dia nampak Nabi ni kalau dibiarkan makin naik. Jadi Allah SWT buat keadaan-keadaan mereka tu jadi, tindakan mereka tu jadi salah. Jadi kerana kesombongan mereka, maka dua Bani Nadir dengan Bani Qunaiqa ni telah dikeluarkan daripada Madinah. Bani Nadir kerana mereka khianat. Mereka panggil Nabi, jemput Nabi, mereka kata ni ulama-ulama mereka nak jumpa, sedangkan mereka sebenarnya buat perancangan untuk bunuh Nabi. Sedangkan mereka sudah buat perjanjian sebelum ni untuk bersama-sama dengan Nabi. Mereka dibiar, sudah buat perjanjian dah. Dan orang Yahudi bebas nak amal agama dia. Dan dia kena pertahankan Madinah seperti mana orang Islam lain, seperti mana orang Madinah lain. Dan mereka sudah tanda tangan ada perjanjian itu. Tapi mereka khianat. Uhud berlaku ni, mereka pergi jumpa Quraisy. Siri perjumpaan mereka duduk bakar semangat Quraisy ni supaya serang Madinah. Dan mereka bagi tahu mereka akan ganggu Nabi daripada dalam, dan mereka suruh Quraisy serang daripada luar. Ini perancangan mereka. Dan yang menyebabkan mereka dihalau daripada Madinah ni sebab usaha mereka untuk bunuh Nabi. Dan yang bocor maklumat ni orang mereka juga sendiri. Ketika mana mereka panggil Nabi, mereka kata ulama mereka nak jumpa di satu tempat tu, mereka rancang untuk bunuh Nabi. Tapi Allah tak ada datangkan wahyu. Jadi Nabi telah buat persiapan, bentuk pasukan pergi kepung. Lalu mereka serah diri. Mereka dikeluarkan, harta semua mereka tinggal, kecuali yang muat unta mereka, yang muat kenderaan mereka. Mereka dikeluar daripada Madinah. Allah datangkan keadaan dalam tempoh setahun ni, Bani Nadir, Bani Qunaiqa telah dikeluarkan. Dan Bani Quraizah pada zahir ni hubungan molek dengan Nabi, tapi Bani Quraizah ni lagi besar, kekayaan mereka lagi banyak. Mereka sudah buat rancangan juga. Yang berlaku Ahzab ni di antara peran yang besar Quraizah. Jadi sekarang ni berlaku Uhud, peperangan Uhud. Jadi bila Nabi dapat berita bahawa Quraisy telah siap dengan 3,000 tentera untuk serang Madinah. Jadi Nabi telah mesyuarat dengan para sahabat, dan Nabi bagi pandangan Nabi sendiri. Bagi Nabi beritahu, aku fikir bertahan di Madinah ni lebih sesuai, sebab kita masih sikit lagi. Dan kita tahu Madinah ni, orang Madinah ni tidak ada kekuatan tentera, tidak ada. Allah Ta'ala uji Nabi.
Sebab tu beritahu dari sudut politik tak sesuai Madinah. Walaupun sudah 2 tahun Nabi duduk sini, kuda baru ada 2 ekor. Kuda perang, kuda banyak, unta banyak, tapi jenis tak lewat kerja. Kuda perang ada 2 ekor. Jadi seperti mana dalam Badar pun 2 ekor ya, kuda perang. Uhud pun kuda 2 ekor ya digunakan. Sedangkan orang Mekah ni ada 200 ekor kuda perang, dan 700 baju besi. Orang Madinah ada 100 baju besi, ada 100. Jadi sahabat semua ni yang boleh perang ni ada kelayakan 300 orang. 300 orang cukup syarat boleh perang. Boleh perang. Walaupun telah diusaha sehingga Ibnu Umar dan juga beberapa orang sahabat yang tak cukup umur, umur bawah daripada 15 tahun pun nak sertai juga. Nabi tidak benarkan, kecuali Rafi' dan juga Samurah bin Jundub. 2 orang tak cukup umur 14 tahun Nabi benarkan. Sebab apa? Sebab salah seorangnya mahir dari sudut manah, kemahiran mereka dalam manah. Dan Samurah ni boleh dari sudut kekuatan dia boleh kalahkan Rafi'. Dia boleh. Dia 2 orang yang Nabi bagi kelepasan untuk sertai. Mana kita tengok keadaan tu, orang Islam tidak ada orang. Jadi 300 kekuatan orang Islam dengan 100 baju besi dan 2 ekor kuda. Orang kafir 3,000 orang dan 700 baju besi dan 200 kuda, 200 ekor kuda. Ini dari sudut asas dia di antara Nabi dengan orang Mekah. Dan Allah Taala gambar kepada kita, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samiun alim. Ketika mana kamu telah keluar permulaan hari daripada rumah kamu, tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, kamu telah buat persiapan atur untuk berperang. Perancangan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Taala cerita pada kita, Nabi telah jadikan Mus'ab bin Umair, Nabi bagi kepada dia jadi ketua. Mus'ab bin Umair jadi ketua bagi Muhajirin. Nabi jadi ketiga pasukan. Mus'ab bin Umair, orang Muhajirin bawah Mus'ab bin Umair, dan Usaid bin Khudair Khazraj, dan juga Aus Hubab bin Ibnul Munzir. Hubab Ibnul Munzir yang diketuai oleh Aus, diketuai oleh Hubab bin Munzir. Ini 3 pasukan ni telah dibahagikan oleh Nabi, telah diatur. Dan itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Dia masih lagi bersama lagi. Ketika ni dia senyap. Pendapat dia seperti mana Nabi juga sebenarnya, bertahan di Madinah. Tapi Nabi oleh kerana anak muda di kalangan sahabat ni semangat apa yang berlaku di Badar, mereka kata terlepas. Mereka bagi tahu, ya Rasulullah, kami masa zaman jahiliah pun bila orang nak serang kita ni, kita tak nusuk dalam rumah, kita tubik luar. Jadi apatah lagi Allah Taala telah bagi Islam pada kita ni, lagi-lagi kita tak boleh tunjuk kelemahan kita. Jadi kerana semangat mereka tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terima cadangan mereka. Jadi berlaku kan seperti mana makruf kita tahu, bila Nabi masuk dalam rumah, kan sahabat-sahabat mula saling salah menyalah. Mu bapa kata gitu, Nabi dah candat dah di Madinah sudah. Maka bila mereka sedar keadaan itu kan, mereka lantik Hamzah, buat saudara Nabi, supaya pujuk Nabi semula, bagi tahu bahawa keputusan kami, ya Rasulullah. Maka Hamzah pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah. Mereka semua ni bagi tahu, mereka rasa bersalah sebab kamu cadar di Madinah, mereka cadar keluar. Maka mereka bagi tahu, keputusan kamu, apa keputusan kami. Nabi kata, aku telah siap pakai baju besi dah. Tidak patut, tidak sayugia bagi seorang Nabi yang mana telah siap dah untuk dia pun letak semula. Maka Nabi kata, jalan terus, pergi ke Uhud, keluar daripada Madinah. Maka dalam perjalanan itu nak sampai dekat Uhud. Maka Abdullah bin Ubay buat perang. Maka dia tarik 300 orang daripada 1000. Nabi 1000 lawan 3000. 1000 ni telah diatur dah. Kita boleh bayar bagaimana keadaan Nabi. 1000 nak lawan 3000, bagaimana pemimpin panglima perang nak atur belakang ni? Susah dah. Nak atur hak ni sayap kanan, hak ni sayap kiri, hak ni bagian pertahanan. Sudah diatur. Tiba-tiba bila nak sapa dekat musuh ni, 300 tarik diri. Oleh kerana 300 tarik diri ni, idham mahtar, nak bagi tahu 2 kumpulan besar di kalangan kamu, di kalangan orang Islam yang benar-benar ni
Yang lemah iman dia terkesan. Nak lawan 3,000, hampir tempat musuh, tiba-tiba 300 tarik diri. Maka ini menyebabkan sebahagian para sahabat ni terkesan. Jadi dua kabilah besar, Bani Haris daripada Aus dan juga Bani Salamah daripada Khazraj, mula ada nak tarik diri. Atau idza hammat, ketika mana dua kumpulan dari kalangan Bani Haris dengan Bani Salamah ingin menarikkan diri ni di kalangan kamu antafshala, yang mana mereka sudah rasa lemah untuk menyertai peperangan ni. Wallahu waliyuhuma, sedangkan Allah lah pelindung kamu berdua, pelindung kabilah kamu berdua ni. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah sepatutnya orang mukmin ni bertawakal. Wa laqad nasarakumullahu badrin wa antum adillah, sesungguhnya Allah Taala telah tolong kamu ketika mana kamu di Badar tahun lepas, dan masa tu kamu ni adillah, lagilah kamu tidak bersedia. Sebab lagi bukan nak perang. Bilangan sikit, kelengkapan tidak ada. Jadi bagaimana Allah Ta'ala datangkan pertolongan? Jadi ditarik semula. Nabi baca ayat ni, bagi tahu pada dua kabilah ni. Jadi mereka tak jadi nak balik ke Madinah. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah la'allakum tashkurun. Idh taqulu lil mu'minin, ingatlah ketika Nabi bagi tahu pada orang mukmin, ala yakfiyakum an yumiddakum, kamu rasa tak cukup apa? Allah SWT akan tolong kamu dengan 3,000 para malaikat. 3,000 para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dak di Badar 1,000 ya. Ni di Uhud ni 3,000 malaikat turun. Bahkan Allah Taala bagi tahu, in tasbiru wa tattaqu, tengok ni, sabar dan takwa. Jadi kita baca surah Yusuf kan. Nabi Yusuf bagi tahu pada adik-adik dia, ini rahsia dia. Boleh Allah Subhanahu Wa Taala angkat dia sehingga jadi pemimpin ni sebab apa? Takwa dan sabar. Di sini Allah Taala ulang dalam surah ni 2 kali dah. Kita sebelum ayat kita baca pagi ni, in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a, kalau kamu sabar dan takwa, perancangan musuh Yahudi ni tidak akan bagi mudarat pada kamu. Sini Allah Taala bagi tahu, bahkan sekiranya kamu sabar dan bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim, Allah Taala akan datang pada kamu sekarang juga. Allah Taala bagi tahu sekarang akan datang apa? Hada yumdidukum rabbukum, Allah SWT akan tolong kamu dengan bawa 5,000 para malaikat musawwimin, yang siap bertanda, malaikat yang khusus yang digunakan untuk bantu orang mukmin dalam peperangan. Allah Taala bagi tahu hakikat seperti mana di Badar juga. Wa ma ja'alahu Allah Taala tidak jadikan berita gembira ni illa, Allah Taala tidak jadikan perkara ni melainkan busyra lakum, berita gembira untuk kamu. Dan wa litatma'inna qulubukum bih, dan untuk tenangkan hati kamu, Dan hakikat sebenarnya, wa man nasru illa min indillah, tidaklah pertolongan itu melainkan daripada Allah. Allah bagi tahu malaikat ni dak 3,000 ke 5,000 ke malaikat turun ke, dak sebenarnya untuk tenangkan hati orang mukmin. Hakikat sebenarnya pertolongan daripada Allah SWT. Malaikat nak turun pun dengan izin Allah, dengan bantuan Allah juga, dengan bantuan. Dan Allah ni Al-Aziz Al-Hakim, Maha Perkasa. Dia bapa Allah Taala buat lagu ni. Sepatutnya hantar malaikat kita duduk relax rumah Dan Allah Taala Hakim, tarbiyah dunia tempat ujian qanun ni. Lagu mana keadaan pun, Nabi ada pun, Nabi kena keluar juga. Nabi kena sunnah bergerak ni, di jalan Allah ni susah payah. Sunnah perjuangan dia kena ada mujahadah, susah payah dia pengorbanan ni tak berubah. Warak sarang mana, aling sarang mana, apa dia? Hati bersih sarang mana, makam tinggi lagu mana pun. Maka sunnah dalam untuk sebarkan agama, maka dia kena ada dua, soal mujahadah dia, pengorbanan. Tak berubah. Tengok Nabi SAW sendiri. Nabi ni umur 50 dah ni. Umur nak masuk 60 dah. Keluar daripada rumah dia. Atur umat dia ni untuk pergi dengan umat sendiri. Pergi pula masih lagi dengan anak-beranak lagi. Allah Taala bagi tahu dia juga, kami tidak jadikan berita ni liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin, untuk kami senyapkan kritikan yang dibuat oleh orang kafir. Siapa dia orang kafir ni? Yahudi yang masih ada lagi di Madinah. Satu golongan lain, Bani Quraizah. Mereka duk kritik lagi. Bahkan ketika dalam perjalanan Uhud ni, kita sudah tahu kan, di Madinah ni sebelum Nabi mari, Aus dan Khazraj mereka tahaluf dengan Yahudi. Jadi ada Yahudi mari tawari nak masuk. Nabi tidak benar. Nabi tidak benar.
Mana-mana Yahudi mari nak sertai dalam peperangan Uhud kan, Nabi tak benar. Nabi tak benar. Dan Yahudi jadikan alasan ni yang menyebabkan mereka marah. Mereka kalah dah sekali ni. Macam-macam propaganda yang mereka mainkan. Sebab tu Abdullah bin Ubay terkesan tu. Ubay terkesan. Sebab tu 300 orang lari tu. Sebab di sebalik apa yang berlaku, hatta Abdullah bin Ubay pun kerana permainan ni dimainkan oleh Yahudi. Dan Nabi tahu permainan mereka. Sebab tu Nabi tak layan. Walaupun mereka tawar pada Nabi, tengok tawar kekuatan, kami nak sertai pun. Melalui siapa dia? Melalui sahabat-sahabat lah. Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ni sekali dengan Abdullah bin Ubay, kabilah yang sama, tahaluf dengan Yahudi yang sama juga. Dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, Yahudi ni yang sekutu dengan kami sebelum ini, mereka tawar kan, dan mereka nak sertai kamu. Nabi kata apa dah? Kami tidak minta pertolongan daripada orang kafir untuk lawan orang kafir. Kami tidak akan guna orang kafir, orang musyrikin. Nabi panggil musyrikin, untuk lawan orang musyrikin. Jadi Nabi tutup, Nabi tak bina hubungan. Nabi jelas nak nubuah kerja, walaupun keadaan terdesak begini pun. 3,000 kita kena faham keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini siasat Nabi. Depan Nabi perintah Allah, depan Nabi tengok walaupun apa keadaan. Dan Allah Taala tu ayat ni, liyaqta'a tarafan minal ladina kafaru, untuk Allah Subhanahu taala kerak gapo dia propaganda yang dimainkan oleh orang kafir Yahudi, aw yakbitahum fayanqalibu khaibin, atau Allah nak senyapkan mereka biar mereka balik dalam keadaan kembali kepada mereka kegagalan mereka. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi Allah Subhanahu taala bagi tahu pada Nabi, tentang Yahudi di Madinah ni, laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak perlu peduli dengan mereka sedikit pun, wahai Muhammad. Bukan urusan kamu berkenaan dengan perancangan jahat Yahudi ni. Nabi, Allah SWT tidak bagi pada Nabi supaya ambil perhatian untuk balas dendam pada Yahudi. Serah ke keadaan mereka kepada Allah. Allah Taala bagi tahu, au yatuba alaihim. Ini sambung liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Allah Taala bagi tahu berita gembira kemenangan turunnya para malaikat ni 5,000 ke 3,000 ke, supaya Allah SWT dapat bantahkan propaganda yang dimainkan oleh kafir Yahudi, ataupun Allah SWT boleh binasakan mereka ni, atau yakbitahum, Allah Ta'ala hinakan mereka ni, ataupun Allah Ta'ala terima taubat mereka, ataupun Allah Ta'ala azab mereka. Fa innahu, kerana mereka telah berlaku zalim. Jadi kamu wahai Muhammad, laisa laka minal amri syai', tak secara berkenaan dengan mereka ni, tak secara. Allah Ta'ala suruh Nabi fokus pada sahabat, dia fokus pada peperangan ni, fokus pada para sahabat, tarbiyah para sahabat. Atau berkenaan dengan Yahudi ni, Allah Ta'ala datang dah keadaan, dan Nabi telah tengok dah apa yang berlaku pada Bani Qunaiqah, apa yang berlaku pada Bani Nadir. Sekarang tinggal lagi Bani Quraizah dengan Yahudi di Khaybar. Walillahi ma'adhar, bagi tahu milik Allah belaka apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzimu. Allah Ta'ala boleh ampun siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala boleh azab siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Tiba-tiba hadirin hadirat tengok ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Mari ayat ini pelan. Mari ayat riba sini pula. Sedangkan sebelum tentang Uhud, selepas ni pun tentang Uhud je. Tiba-tiba bermula ayat ini panduan pada orang Islam. Bermula panduan ni dengan riba, ya ayyuhalladzina. Oleh kerana itu wahai beriman, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba berlipat kali ganda. Wattaqullah la'allakum, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Apa hubungan dia? Hubungan dia masih lagi dengan sebelum ni. Sebelum bermula dengan ayat 100 tu, ya ayyuhalladzina, bila jelas dah semua kejahatan Yahudi ni. Dan ayat 100 apa dia? Wahai beriman, jangan kamu ikut orang lagu ni, orang yang aku telah bagi tahu begitu jahat dia ni. Dan surah Baqarah ke walan tarda ankalih, bagi tahu keinginan mereka, kejahatan mereka. Sini Allah dedahkan lagi, bermula ayat 100 ni, wahai beriman, jangan kamu jadikan, kalau kamu ikut orang lagu ni juga, mereka akan jadikan kamu kafir. Kemudian ayat kita baca betul kemarin ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dun. Jangan kamu jadikan mereka teman rapat. Sebab mereka ni tidak, usaha mereka untuk membinasakan kamu, untuk melemahkan, tidak berkurang sedikit pun. La ya'lunakum khabalan. Daripada kita. Mana jangan ikut pandangan mereka, jangan jadikan mereka teman sini,
Ya ayyuhallazina ta'kulur riba, jangan makan riba seperti mana orang Yahudi. Jangan ambil sistem mereka. Riba ni sistem Yahudi. Wa akhdhihimur riba wa qad Allah bagi tahu okey tak? Yahudi ini telah bina ekonomi mereka ni dalam surah Maidah kan. Wa akhdhihimur riba wa qad mereka telah jadikan sistem riba ni sistem ekonomi mereka. Jadi jangan guna isyarat pada orang Islam ni. Wahai orang beriman, lepas kamu jelas ada kejahatan orang Yahudi lagu ni, la ta'kulur riba adhaf. Hak ni Allah Taala tekan. Kita duk marah pada orang dia. Sistem dia tu tak boleh pakai. Tengok Allah Taala tu orang Islam. Dan bagi Uhud berlaku ni, punca ni orang Islam tahu, Nabi tahu puncanya dimainkan oleh Yahudi ni. Macam mana tiba-tiba dengan lengkap 3,000 orang mari nak perang? Tak. Sebab Nabi tahu Quraisy dari mana. Nabi tahu. Tentu dah ada orang bakar dia, tentu dah ada orang bagi bantuan pada dia. Rupanya di belakang dia Yahudi. Jadi dia Yahudi tu ada di Madinah, orang Nabi. Tengok keadaan Nabi. Bagaimana nak berhadapan dengan kita punya kemarahan kita tu. Dalam masa sama Nabi kena jaga perintah Allah SWT ni. Jadi Allah Taala bagi tahu bukan urusan kamu wahai Muhammad. Kalau kamu kena betul lagu mana bagi tahu pada umat kamu ni, wahai beriman, jangan terlibat dengan sistem dia. Sebab riba ni kemurkaan Allah. Kamu duk marah pada Yahudi tapi kau dah ambil sistem dia ni, tak ada makna. Dua-dua dia pun orang Taala marah, orang Taala marah, mu pun Taala marah juga. Jadi dua tidak ada nusrat Allah. Tengok di sini Allah Taala ambil kesempatan dari susunan ayat kan. Ketika dalam suasana gini, pada keadaan suasana Allah gambar ke kemarahan Nabi dia, kemarahan orang Islam ni terhadap Yahudi. Bak mari nak bunuh orang Islam kan. Jadi dia pasal kita nak marah pada dia. Allah Taala tarbiyah kita dengan lebih besar lagi, asah lagi, akar kerosakan yang masih sekarang ni sahabat masih terlibat lagi dengan riba. Sebab riba satu sistem yang mana dia tidak boleh dia hapuskan dengan satu hari satu malam, dengan satu perkataan, dengan satu hukum, tidak. Allah Taala ra'i kan. Kita memula daripada Madinah lagi. Sebenarnya riba bukan halal, tidak pernah halal pun. Cuma oleh kerana benda tu sudah melekat dalam masyarakat, seperti mana arak kan, dia tidak halal. Tapi oleh kerana benda tu payah. Kalau ayat lalu seperti Aisyah bagi tahu, orang Islam tak akan tinggal. Maka sebab tu sebelum ni tidak disebut. Begitu riba begitu juga. Cuma di Mekah Allah Taala sudah sebut. Di Mekah Allah Taala sudah sebut, kita baca. Tu pun akhir kan surah Ankabut. Allah Taala bagi tahu orang beriman, Allah Taala bagi tahu wahai manusia, ya, kamu guna sistem riba untuk majukan ekonomi kamu tu sebenarnya bagi Allah tu itu tidak memajukan ekonomi kamu. Tidak memajukan kamu dengan sistem riba. Tak nak bagi tu isyarat dah. Kerja ni riba ni tidak ada kebaikan. Bila Allah begini ya, Allah Taala bagi tentang hikmah dia, tentang ilmu dia, tentang kudrat dia, semua dari pentadbir dia. Bila dia bagi tahu, tak sepatutnya orang mualaf tinggal dah. Tapi hukum tidak jelas kan. Dan ni mari ni pun tak lagi ni. Kemuncak riba Nabi haram kan di haji, masa musim haji. Masa musim haji barulah dijadikan undang-undang. Dijadikan undang. Baru tu ayat gapo dari surah Baqarah tu. Surah Baqarah. Sebab benda ni melibatkan satu sistem. Bila kesesatan tu jadi sistem, tak payah ha. Maka dia perlu keimanan yang kuat, dia perlu bina istiadat tu. Dan sekarang ni Allah Taala ambil peluang begini. Jadi isyarat pada orang Islam ni, kamu duk nak marah pada Yahudi, sistem dia kamu duk pakai lagi. Kita sekarang ni duk marah Yahudi. Tak, kita duk guna sistem dia. Sistem dia. Dari sudut politik untuk atur kita berguna sistem dia, membuat kita berguna sistem dia. Dari sudut ekonomi pun sistem dia, dari sudut pendidikan berguna sistem dia. Sepatutnya orang Islam dia bebas. Kita ada sistem kita sendiri dah. Kita 1000 berapa ratus tahun ni baru, berapa tahun ni baru. Tak, kita ni tahun 1000 berapa ratus tahun kita. Cukup kita. Tapi orang Islam rasa tak puas hati. Orang pangkat pada zaman ni tak tengok sejarah. Jadi Allah Taala bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu, jangan kamu duk sibuk nak marah pada orang. Ya kamu perlu sibuk ke apa? La ta'kulur riba adhafan. Tinggal riba sekarang. Jangan kamu makan riba. Adhafan mudhafah. Wattaqullaha, bertakwalah pada Allah la'allakum tuflihun. Wattaqun nar, takutlah kamu akan neraka. Allati u'iddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang kafir. Wa atiullaha wa rasul, tengok wa atiullaha wa rasul. Ta'ala pada Allah dan Rasul, la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfirah, tengok ayat pujuk demi pujuk. Bahasa-bahasa begini kan. Ini menyebabkan, ini dia panggil ayat-ayat yang mana tazkiyah ni.
Wasari'u ila maghfiratin, segeralah kamu ke arah keampunan daripada Tuhan kamu. Dan juga syurga yang mana, tengok luah dia pula, arduha, dia punya apa, lebar dia, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, lebar dia tu 7 petala langit dan bumi. Bayar 500 sampai langit ke-7 tu, tak, dia punya lebar saja, lebar dengan panjang kali tu bit luah. Apa ya, biasa panjang lebih panjang daripada lebar. Jadi Allah Taala bagi tahu gambar bagaimana syurga Allah yang Allah Taala tahu pada kita. Bersegeralah kamu ke arah keampunan Allah SWT supaya kamu dapat masuk syurga. Yang mana syurga dia lebar dia 7 petala langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, yang disediakan kepada muttaqin. Siapa dia muttaqin ni? Sifat dia allazina yunfikuna fis sarra, orang yang mana infakkan harta dia dalam keadaan dia senang, dalam keadaan dia susah, dan semua keadaan. Wal kadhimin al ghaidh, dan dalam keadaan dia orang yang mana kadhimin al ghaidh, bila nak marah dia tahan diri. Wal kadhimin ni sebab orang muttaqin. Wal kadhimin al ghaidh, tak, bila marah dia tahan diri, tak, kawal diri. Semua ni ayat kawal diri belakang ni. Ajib surah ni. Tak. Infak kan, nak terbit. Orang boleh kontrol diri dia. Tak, dalam keadaan senang, cara susah. Wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas, dia maafkan kesilapan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah SWT suka pada orang muhsinin. Dan walladzina idza fa'alu fahishatan, dan ni tengok sifat orang mukmin juga. Dan orang mukmin ni bila orang muslim bila dia melakukan perkara keji, dosa, atau zalamu atau telah menzalimi diri dengan langgar perintah Allah SWT, zakarullah, maka bila dia ingat pada Allah, fastaghfaru lidhunub, maka dia minta ampun dengan Allah SWT terhadap dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dia tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah. Dan walam yusirru ala ma, dia tidak degil terus melakukan. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu. Tidak. Bahkan bila melakukan perkara keji, bila melakukan maksiat, maka istighfar kepada Allah. Ini sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin. Ulaika jazaohum maghfiratun min, itulah balas orang yang mana balasan mereka keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, sebab baik balasan kepada hamba yang beramal, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru masuk ni mukaddimah nak cerita tentang apa yang berlaku pada Uhud ni. Nah, targhib dulu, bagi tahu keampunan dia, bagi tahu orang yang melakukan kesilapan ni Allah tak ampun. Tak. Kesilapan ni Allah tak ampun. Ni usul Allah, nak nasihat kita bila anak ke siapa ke, tak bagi tahu dulu. Tak marah, marah ni bukan marah. Marah ni saya, tak gitu. Baru bila Allah Taala sendiri gitu muamalah tak dengan kita. Dengan apa yang berlaku di Badar, apa yang berlaku di Uhud ni. Mula qad khalat min qablikum sunanun fasin, telah berlaku, Allah Taala bagi tahu tak sunah-sunah orang sebelum kamu. Sunah-sunah orang. Gapo dia sunah-sunah sebelum kamu ni? Dalam perjuangan ni kena ada mujahadah, kena ada pengorbanan, kena ada susah payah. Itu sunah-sunah orang sebelum kamu. Berapa ramai nabi, para anbiya mati, syahid. Berapa ramai dak para anbiya orang dulu susah-susah. Itu sunah-sunah. Taklah tersebut kira maklum dah. Ni khitab pada para sahabat. Qad khalat min qablikum sunan fasiru. Kalau khitab pada Yahudi pun, pada orang kafir pun sama juga. Sunah-sunah orang yang menentang sama. Fasiru, tidak berjalan di atas muka bumi, fanzur, maka perhati bagaimana akibat kesudahan yang dusta kan perintah Allah Subhanahu taala. Hada bayanul linnas, ini Quran ni penjelasan kepada manusia, dia petunjuk dan juga mau'izah lil muttaqin. Oleh kerana itu, kalau kamu tahu dah qanun Allah Taala begini, tak, setiap rasul ni ada penentang dia. Dia akan boleh tengok akibat belakang bagi para rasul dan bagi para penentang dia. Rasul pun kena susah payah, para anbiya pun kena susah payah. Tak. Begitu juga yang penentang-penentang pun, tak, bagaimana kesudahan mereka telah diceritakan sebelum ni. Maka wala tahinu, maka janganlah kamu rasa lemah lagi. Dan janganlah kamu rasa sedih. Wa antumul a'laun, sedangkan kamu ni tinggi. In kuntum, sekiranya kamu benar-benar mukmin, sekiranya kamu benar-benar mukmin, jangan kamu rasa hina. In yamsaskum qarhun, sekiranya kamu telah ditimpa dengan musibah, dengan luka, dengan kematian, faqad massal qauma qarhum mislu, maka musuh kamu pun, mereka pun telah ditimpa musibah juga. Apa sedih kan? Allah beritahu. Ayat ni semua di Uhud ni, tidak ada Badar. Biasa dari terjemahan dia terjemah, sekiranya kamu sekarang ni ditimpa apa dah, kecacatan, mati, kematian, musibah ni, maka sesungguhnya kaum orang kafir Mekah pun telah ditimpa musibah pada Badar. Dah, ni semua di Uhud belakang ni. Uhud belakang. Dah, tidak ada cerita Badar dalam ni. Ni cerita Uhud ni.
Sebab Allah Ta'ala nak cerita tentang apa yang berlaku di Uhud belakang ni. Dia di Uhud sendiri tu lah. Sebagaimana orang Islam ada yang syahid, orang kafir ada juga mati. Ada juga, sama juga. Orang Islam, orang kafir berlaku juga. Dan kita kena faham, Uhud ni orang Islam tak kalah. Mana kalah? Permulaan saja. Seperti mana Hunain lah. Hunain. Yang menang orang Islam di Uhud ni. Orang Islam menang di Uhud. Dari mana orang Islam menang di Uhud? Sebab orang berada di medan perang. Siapa hari ni, siapa dia orang Islam? Orang lari daripada medan perang, siapa dia orang kafir? Dia mana ada orang menang lari daripada medan perang? Nabi ke siapa akhir dengan sahabat yang selesai ke jenazah Mus'ab bin Umair, siapa dia tanya jenazah dia? Hamzah, siapa dia tanya? Kau orang Islam ke? Islam ke? Nabi ada. Nabi daripada sahabat tetap berada di Uhud sampai akhir. Abu Sufyan lari ke? Maksud Abu Sufyan tak Islam lagi? Lari ke? Kalah. Quraisy kalah juga di Uhud. Sebab tu tak puas hati, sebab tu mari Ahzab pula tu. Ya. Jadi Allah Ta'ala bagi sebagaimana kamu telah ingat sekiranya kamu tak rasa kamu ni, sebab sahabat ni rasa pelik ni. Badar 1000 malaikat turun buat dapat kemenangan gitu. Uhud ni 5000 malaikat turun buat jadi lagu ni. Jadi ni Allah Ta'ala nak cerita ni. Nak cerita ni. Dan nak tarbiyah generasi pertama ni. Generasi pertama ni. Tak lari saja daripada cara Allah SWT, maka nusrah akan diangkat. Dan Allah Ta'ala buat lagu ni sebab untuk tarbiyah belakang. Sekiranya kamu luka, kamu rasa susah, maka musuh kamu pun masal kaum qad makarum mislu, mereka pun sama-sama. Kamu ada orang mati, mereka pun ada orang mati juga. Quraisy ramai lagi mati. Quraisy ramai lagi mati di kalangan mereka. Dia beratus mati di kalangan mereka. Beratus mati di kalangan mereka. Mereka 3000 kan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Ta'ala bagi itu beginilah. Tak, Allah SWT gilir kan, tak, hari-hari tak, kepada manusia. Ini sunnatullah dah. Sunnatullah dah yang kami gilir kan pada manusia. Waliya'lamallahu alladhina, ada bapa Allah Ta'ala buat lagu ni supaya Allah Ta'ala dapat zahirkan alladhina amanu, orang yang benar-benar beriman, dan wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya Allah Ta'ala dapat ambil di kalangan kamu sebagai syuhada. Itu hikmah dia. Kalau nak mati syahid lagu mana tak sewi kalah, nak mati syahid lagu mana. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah Ta'ala tidak suka pada orang yang zalim, yang zalim. Dan waliyumahhisallah, supaya Allah dapat bersihkan, tamhis, supaya Allah SWT dapat lahirkan orang mukmin yang benar-benar hebat. Tamhis. Tamhis ni digunakan untuk mah kan. Tak nak boleh tubik mah pure mah tu, dia kena bakar kuat. Tubik tai-tai nak besi tu. Tubik. Dia tubik emas. Nak 9 tunai ke, emas 10 ke, kena bakar baru tubik. Tubik. Ni Allah waliyumah tamhis ni. Allah Ta'ala nak tamhiskan, nak cucikan orang mukmin. Melalui apa? Melalui peperangan, melalui usaha ni. Usaha jihad ni dia untuk bersihkan, pergerakan ni bersihkan. Wa yamhaqal kafirin, dan supaya Allah SWT dapat binasakan orang kafir. Tak. Ni sunnatullah ni. Ni sunnatullah. Usaha dakwah ni ya Allah Ta'ala bagi pada para anbiya ni, dia membersihkan dai, dia juga dengan usaha yang sama tu untuk hapuskan kekufuran. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Tengok mari ayat. Adakah kamu fikir boleh masuk syurga mudah-mudah? Tengok. Syurga mudah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Belum lagi Allah Ta'ala dapat zahirkan siapa yang benar-benar berjuang dengan kamu. Oh, benar-benar hamba Allah sungguh. Ikut Allah Ta'ala kata gini. Kita masih lagi ada kita. Tak boleh. Sebab tu kena usaha. Ya ni Allah Ta'ala kata pada para sahabat ni berjuang dah ni, yang tinggal tanah air dah ni. Dek Ansar ni yang sanggup terima Nabi ni, maknanya maksud terima Nabi ke apa? Sanggup perang dengan semua Arab. Bukan semua. Mana semua ni dengan mujahadah dah ni. Tapi tak padan. Allah Ta'ala tuntut lagi. Tak. Kamu fikir kamu boleh masuk syurga mudah-mudah. Walamma ya'lamillahu alladhi, belum lagi Allah Ta'ala zahir ke siapa yang berjuang dengan kamu. Wa ya'lamas sabirin, dan supaya Allah dapat zahir orang-orang yang benar-benar sabar. Walaqad kuntum, dan kamu sebelum ni di ketika mana di Mekah, tak ada bagi tahu pada para sahabat, tengok ni, tamannawnal mauta min qabl. Kamu sebelum ni bercita-cita nak syahid. Buat bukan main dak, masjid nak syahid, kita nak syahid. Qabla an talqaw, sebelum kamu berjumpa dengan peperangan ni, faqad ra'aitumuh, sekarang kamu telah lihat dah gapo dia perang tu. Wa antum tanzurun. Sebab tu syarat ke suruh sabar tu.
ujian dalam medan perang yang begitu besar sekali. Begitu besar sekali. Sebab tu dia kena jelas tentang Allah, takut pada Allah lebih daripada segala-galanya, dan jelas akhirat lebih daripada segala-galanya. Kalau tidak, pakai baju besi tu debar dah Allah. Tengok muka anak nak terbit tu jerit dah. Bahaya. Bahaya kan. Sebab tu kena latih, kena belajar, kena belajar. Dia bukan boleh lagu tu selalu. Para sahabat kan Allah Taala sendiri pun tarbiyah, hijrah dulu, hijrah dulu, tinggal dulu, latih dulu, sabar. Sebab tu dengan Quran, dibaca Quran. Kita tak sebut tak ada sirah Nabi. Nabi berapa puluh orang sahabat duduk di supah yang tidak ada rumah. Apa yang Nabi buat di sana, bagaimana Quran diajar, halaqah-halaqah dibina, bagaimana Nabi duduk bersama mereka, tarbiyah mereka. Dan kadang susah payah, dan kadang tidak ada makanan. Kan di Madinah kan, makanan mereka ketika sekarang ni tak ada makanan ni. Yahudi sekak. Tak, mereka tu numpai pula. Orang Madinah bukan orang kaya. Dan Nabi bagi ke apa? Satu mud, satu cupok untuk 2 orang sehari. Tamar. Roti tak ada, gabar tak ada. Itu makanan mereka ni setahun. Tak. Tak ada. Cupok 2 orang sehari. Tak. Nabi bagi. Nabi telah kongsi. Nabi pun makan gitu ya. Cuma tanya ada roti, baru Nabi panggil jamu. Dan Nabi akan dahulukan ahli sufah tu. Ni orang susah-susah, orang yang tidak ada rumah. Kita kena faham orang Mekah ni orang negar. Mari hijrah ke orang mana Setnan ni. Oh letih. Setnan kau duduk dengan Setnan tu boleh payah. Payah. Pegecok tak pandai. Tak. Pas nan zaman dulu pula. Zaman dulu pula. Saya rumah tengok bubuh ke saya rumah kan. Nan ke saya rumah kan. Sebab dia ada keluarga. Semua hijrah dengan keluarga. Tak. Nan hijrah dia di persaudaraan kan. Dia gila ke datang Nabi. Susah. Ada. Mana boleh. Kalau ada keluarga kan dia kena duduk bersama dengan Ansar. Ni bukan batu orang ahli sufah tak ada kerja. Nak kerja pun tak ada. Nak kerja lagu mana? Dia dahulu ke ahli keluarga, ada keluarga dulu. Mana tak ada, mari ujian dekat kaduk masjid. Kaduk masjid. Masjid pun dibahagikan, masjid Nabi, masjid Bani Salamah, masjid Kiblatan, masjid dibahagi-bahagi. Sahabat. Tidak ada. Dalam masa yang sama tengok. Terlibat dengan Badar, terlibat dengan Uhud. Sekarang terlibat dengan Uhud. Dan Allah Taala bagi tahu, kamu dulu sebelum ni bercita-cita ada buah. Nak mati syahid. Dan bila kamu lihat ada peperangan, baru kamu tahu bagaimana dahsyatnya peperangan ni. Kemudian wama Muhammadun ni mula-mula Allah Taala wama Muhammad ni punca dia ayat ni. Punca berlaku masalah di Uhud ni, di antara punca yang besar tersebarnya berita bahawa Nabi telah wafat. Nabi telah dibunuh. Tak ada perang molek-molek kan? Tentulah kesilapan yang telah dibuat oleh bila tak dengar arahan Nabi kan. Pemanah 50 orang yang dikata Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Nabi telah bersabda 50 orang Nabi latih khusus. Kamu tepat strategi molek Nabi dengan sikit 300 dengan berapa 300 sepatutnya jadi berapa? Jadi 200 daripada 1000 jadi buat 300 jadi 700. 7 orang 700 tu Nabi telah atur begitu sempurna dah 50 orang atas bukit. Belakang Nabi bukit Uhud. Depan musuh. Nabi bertahan gitu. Peringkat pertama kan Khalid bin Walid pegang satu pasukan masa tu. Dak Ikrimah bin Abi Jahal satu pun. Ni orang hebat belaka. Ikrimah pun orang hebat, Khalid bin Walid orang hebat. Mana pasukan berkuda Quraisy ni diketuai oleh Ikrimah satu pihak, dan diketuai oleh Khalid bin Walid. Jadi peringkat awal kan Quraisy tak boleh nak agama. Khalid bin Walid orang hebat tak boleh nak agama. Tak lawan dengan strategi yang dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalah ke mereka mula-mula tu. Mula sebab panah bahagian jaka backup belakang Nabi. Dah musuh dekat. Dan Nabi dengan para sahabat pergi di bawah ni. Jadi bila Quraisy lari belakang, dan Khalid bin Walid sedih buat lari dulu. Lawan lari dulu. Sahabat-sahabat bila tengok Quraisy lari, dia tinggal dak ghanimah ni. Maka orang atas bukit dia kata, "Oh, kita benar dah." Dak ghanimah pakai ikut ghanimah. Maka Abdullah bin Jubair ketua pemanah tu bagi tahu Nabi telah bersabda. Nabi bagi jelas dalam Bukhari kan, Nabi bagi tahu, kamu lindungi kami daripada belakang kami, daripada musuh-musuh kami. Tak, kalau kamu tengok burung mohok makan mayat tu ada tempat kami, kamu jangan turun. Nabi bagi tahu. Tu kinayah Nabi penting. Orang atas tu jangan turun lagi. Kalau kamu tengok kami kalah pun jangan turun, kami menang pun jangan turun, sehingga aku utuskan utusan panggil kamu turun. Nabi pesan. Dia semua dengar. Tapi bila menang kan, ni ujian
Ujian kemenangan ni payah. Bila menang kan, ingat menang dah kan, maka sebahagian nak tu, gapo lagi duduk sini, tak ada gapo dah ni, duduk saja ni. Nah, orang lain pakai duk kutip belakang tu. Dia tentu dah, bukan kutip nak. Sebab tak boleh kan, harta ghanimah ni dibahagikan, ada syarat. Turun dah surah Anfal kan, kita baca dah surah Anfal. Jadi tak gairah sahabat kerana dapat kemenangan tu. Jadi atas bukit ni tak sabar, manusia tak nak kawal diri. Sedangkan Abdullah bin Jubair bagi pesan dah, jangan turun. Turun juga. Bila tu Khalid bin Walid bila tengok turun je pas bukit ni, bila turun cepat. Khalid bin Walid pusing lalu dengan tu. Dia pusing ke belakang. Dia naik ke belakang bukit. Tak nampak kan? Ketika tu dengan pantah Khalid bin Walid naik ke atas, tinggal sikit ke atas tu, dia bunuh belakang. Maka dia pula pergi bukit tu. Bayar dia duduk belakang Nabi di tengah, pas depan tu tengah lagi. Pas mereka 3,000. Pas bayangkan atas bukit tu, pasukan Khalid bin Walid duduk bertalu-talu panah. Lepas tu mari pula depan ni ribu-ribu pula mari. Kita ada 700. Lepas tu keadaan genting gitu berlaku. Maka tersebar Nabi telah mati. Nabi telah terbunuh. Maka dilaung kan, dimain kan. Ni strategi ada perang kan, musuh main peranan itu. Maka nak kata Muhammad telah terbunuh dah. Bila dengar Muhammad terbunuh, Nabi kena panah. Nabi kena kan, luka ke gigi Nabi. Maka sahabat bila tengok ada gitu, sahabat sudah sedia ada tempat kecemasan, digali lubang dah. Dan bila berlaku genting kan, mereka sembunyikan Nabi. Jadi bila tengok nak tiba-tiba Nabi tak ada. Pas di ketika itu dimainkan peranan, Nabi telah terbunuh. Masa tu berlaku kocah. Sahabat 700 ni dah lah kena belakang tu panah, depan tu Quraisy mari. Ramai dah. Bila dengar Nabi telah wafat gini kan dah, dia jadi punya berita menjadi kejutan yang sangat besar. Jadi online, jadi mereka ni jadi kocak-kacir. Sebahagian lagi Allah Ta'ala gambar pada kita. Dia Allah Ta'ala tegur ni, Allah Ta'ala tak suka ni. Tengok Allah Ta'ala tengok ayat ni. Dan ni punca sebenar menyebabkan kalah ni. Punca sebenar. Punca apa dia pemanah silat turun untuk istihad gitu. Itu bukan punca sebenar, sebab tu dalam Quran tak sebut. Tak sebut secara jelas. Dalam hadis pun Nabi tak salah kan. Dia kesalahan itu seperti mana kesalahan dalam Khaybar, nak semaya asar, jangan sampai semaya asar. Tak dipanggil, tak dibesarkan kesalahan itu. Sebab benda tu strategi dalam perang itu benda biasa, kena tipukan musuh itu biasa. Tapi ketika perang tiba-tiba semangat untuk berjuang tu hilang kerana kematian satu orang walaupun pemimpin. Jadi berjuang sebelum ni bukan kerana Allah, berjuang sebelum ni kerana Nabi. Ini satu benda yang tidak betul. Sebab Allah tu tengok bahasa. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli. Tidaklah Muhammad itu Allah bagi mereka seorang rasul qad khalat min qabli, seperti mana yang kami telah utuskan rasul-rasul sebelum dia. Afa imma, tengok Allah kata, afa immata, adakah sekiranya dia mati ataupun terbunuh, in qalabtum ala aqabim, kamu nak berpaling, tak asyik berjuang dah. Jadi berjuang bukan kerana Allah, kerana Muhammad. Ini Allah Taala suka. Tengok bahasa tak nak guna. Jadi bila dengar Nabi mati, dak menyebabkan sahabat ni jadi nanah. Allah kata, wa man yanqalib ala aqibai falan yadullah, siapa dia berpaling selepas kematian Nabi atau terbunuh Nabi ni, falan yadurullah syai'a, tidak bagi mudarat sedikit apapun pada agama Allah, pada Allah SWT. Wa sayajzillahu syakirin, wala bagaimana Allah Taala akan balas orang yang bersyukur pada Allah SWT. Kita boleh faham keadaan yang genting. Benda ni berlaku bukan sehari ni sekejap je berlaku gitu. Tapi sekejap pun main ribu-ribu lawan 700, pas 700 pula pecah pula ni. Pas bayangkanlah hukumah terjadi lagu mana. Sebab tu, itu yang menyebabkan Hamzah syahid, Mus'ab bin Umair syahid, pala-pala Ansar ni syahid. Sebab sebahagian lari pula, kita bayangkanlah dalam 700 ni lari pula 2-300. Bayang sepatut 700 lawan 3,000 jadi 400 lawan 3,000. Bayang keadaan dia. Sebab tu lari daripada mana perang dia dosa besar. Dia tengok apa jadi lagu tu kerana kelemahan iman dia, kelemahan silap dia punya, kerana terkesan dengan propaganda yang dimainkan oleh musuh. Jadi Allah Taala tegur. Dan ni yang perlu kita besarkan. Dia Allah Taala sepanjang ni. Wa ma kana li nafsin an tamu. Allah Taala bagi tahu, tidak ada mana-mana jiwa dapat mati melainkan izin Allah. Dan kalau kata jola musuh. Kalau kata jola silap orang panah tu. Kalau kata jola silap musuh bunuh Nabi. Allah Taala bagi tahu, kalau mati pun Allah juga mati kan? Oh, masalah. Oh, Nabi mati sungguh. Dan Nabi itu bunuh sungguh. Masalah. Berjuang kena berjuang.
Jangan tunjuk lemah. Sebab kamu hamba Allah. Kamu pejuang pada pihak Allah. Betul kan? Wa maka tidak. Wa maka Allah Ta'ala bagi itu tidak ada mana jiwa dapat mati melainkan dengan izin Allah. Kitaban muajjalah, satu keputusan yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala. Wa man yurid thawabad dunya, siapa dia nak dunia kami akan bagi. Siapa dia nak akhirat kami akan bagi. Wa sanadzi syakirin, kami akan balas orang yang bersyukur. Wa ka'ayyim min nabi, tengok berapa banyak para nabi yang berjuang, Allah Ta'ala bagi qatala ma'ahu yang berperang bersama dia, ribbiyun dan kasih ramai orang soleh sebelum ni. Fama wahanu, dan mereka tidak rasa hina, tidak rasa lemah bila mereka ditimpa musibah di jalan Allah. Wa ma dha'ufu wa mastakanu, mereka tidak rasa lemah dan mereka tidak berundur. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah Ta'ala suka pada orang sabar. Ni Allah Ta'ala nak lagu ni. Allah buat berlaku supaya generasi selepas tu belajar. Dan sahabat telah belajar daripada Uhud. Wa ma kana qaulahum illa an qalu, tidak ada ucapan mereka bila mari musibah lagu ni mereka berkata Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami ampunkanlah dosa kami, wa israfana, dan ketelanjuran kami berkenaan urusan kami, wa tsabbit aqdamana, kukuhkan kaki-kaki kami, bantu kami untuk mengalahkan orang kafir. Lalu fa'atahumullahu thawabad dunya wa thawabal akhirah, Allah Ta'ala akan bagi pada orang lagu ni dia balasan dunia dan balasan di hari akhirat. Allah Ta'ala suka pada muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, kalau kamu ikut pandangnya orang kafir ni, yaruddukum ala aqabikum, kalau kamu terkesan dengan mereka. Ni dalam medan perang ni. Sebab tu mari daripada perang ada musuh kan ada. Tak gini pun betul pun tak secara. Apatah lagi tak betul. Jangan salah bagi. Yaruddukum ala aqabikum, menyebabkan kamu akan jadi murtad. Fatanqalibu khasirin, maka kamu akan jadi orang rugi. Balillahu maulakum, bahkan Allah lah pelindung kamu. Allah pelindung kamu. Wa huwa khairun nasirin, dia adalah sebaik-baik penolong. Sanulqi fi qulubil, kami akan campur ke dalam hati orang kafir ni rasa takut dengan sebab mereka syirik dengan Allah. Dan mereka buat sesuatu yang mana tidak ada dalil daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesudahan mereka neraka dan seburuk-buruk tempat. Walaqad sadaqakumullahu anas, sedangkan sesungguhnya Allah Taala telah benarkan janji dia pada kamu. Datangkan pertolongan kan, mula-mula kan benar kan? Benar kan? Istahussunahum bi'idznih, ketika mana kamu telah menghapuskan musuh-musuh kamu dengan izin Allah. Hatta idza fashiltum, sehinggalah kamu telah gagal, wa tanaza'tum, lalu kamu balah di atas satu perintah yang telah diputuskan dan bermula daripada pemanahan. Bermula dia. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kamu telah derhaka selepas dia telah ditunjuk pada kamu apa yang kamu suka, itu kemenangan peringkat awal tu. Minkum man yuridu dunya, jadi Allah, sebab puncanya, tengok puncanya Allah bagi, puncanya kerana ada di antara kamu yang nak dunia. Wa minkum man yuridu akhirah, memang ada di antara kamu nak akhirat. Summa sarafakum anhum, kemudian Allah Taala jauhkan kemenangan itu daripada kamu, liyabtaliakum, untuk uji kamu. Sekarang ni walaqad afaakum, Allah Taala telah ni telah selesai dah ni. Sekarang ni apabila telah selesai ni, Allah Taala telah maafkan kamu. Allah Ta'ala kurnia dia sangat besar pada orang mukmin. Istus'idu, ni kemuncak ni. Ni Allah Ta'ala gambarkan. Ingatlah ketika mana kamu bila dengar berita Nabi telah terbunuh kan? Istus'idu, ingatlah ketika mana kamu ni lari ni, tus'idu ni lari tempat tinggi, sebahagian lari pada tempat tinggi. Wala taluna ala ahadi, tak paling pada siapa-siapa pun. Tengok, kita adalah 700, tak sebahagian lari. Tengok guru kena serang. Musa bin Umair itu sepatut lawan dak 3 orang kau dia jadi kena lawan 10 orang. Hamzah kena lawan berpuluh-puluh orang. Hero secara mana pun dia ada lagu tu. Tengok salah bagi tu. Wala talu, kamu tak paling pada siapa-siapa. Masa tu pentingkan diri sendiri. Bila keadaan lagu tu. Ni Allah Taala gambar. Ni Allah Taala tak suka ni. Lari daripada mana perang. Alasan tak peduli. Alasan terkesan dengan musuh. Bila Nabi dengar berita Nabi mati, oh ni ujian besar. Tentu kita kena tahu berita Nabi mati ni. Kita tahu kan bila masa Nabi mati sungguh kan, bagaimana Sayyidina Umar sendiri, bagaimana para sahabat. Tak ada kan musibah paling besar sekali Nabi mati. Musibah paling besar sekali. Tak, musibah paling besar sekali. Sayyidina Umar pergi tu waktu pedang kan, siapa dia kata Nabi mati aku bunuh dia. Tak boleh terima. Abu Bakar yang mana yang lemah, yang sensitif jiwa dia paling kuat sekali masa tu. Dia baca ayat ni, wa ma Muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ayat macam untuk sedarkan para sahabat. Sahabat ni dengan ayat Quran baru sedar. Tengok kesan para sahabat. Ni kata kamu. Ingatlah ketika mana kamu lari nak pergi tempat tinggi, nak menyelamatkan diri, tak paling pada guru kamu lain. War rasul yad'un, ketika itu Nabi boleh tengok keadaan kita, sebab tu kata keadaan itu berlaku tak lama.
Tapi tak lama pun dalam pada pergi ke muncak dia kan, bahaya. Nabi bila tengok lagu tu kan, Nabi keluar daripada tempat persembunyian dia. War rasul yad'ukum, dia Rasul panggil kamu fi ukhra, dalam kumpulan lain. Dalam kumpulan lain. Nabi tu Nabi telah bahaya ke dia. Tengok ni kaedah dia, bila agama dalam keadaan bahaya, tak, maka mengobatkan nyawa ni itu tuntutan dia. Dan Nabi bila tengok sahabat lagu ni kan, Nabi keluar daripada tempat dia kan. Nabi keluar, mula masa tu Ka'ab bin Malik, apa? Penulis wahyu tu. Ka'ab bin Malik, penulis wahyu. Bila dia tengok Nabi kan, dia nak laung. Dia nak kata Nabi ada ni, dia nak kata Nabi buat isyarat dia. Sebab 3,000 ni. Sebut pula Nabi ada ke? Tak. Yang terkekal ke belakang, Nabi buat dia ni. Cuma Nabi bagi tahu ada dekat dengan dia ni. Dekat dengan Nabi masa ni ada berapa? 7 orang Ansar. Tak. Lepas tu baki tu muhajirin. Ketika ni 7 orang Ansar tu syahid. Musuh nampak kan? Huk nampak kan? Begitu kan semua terkait pada Nabi. Kita kena faham kan? Mati Nabi sesat masalah. Mari tu Nabi dulu attack dia. Jadi huk nampak semua terkait pada Nabi. Sekali Nabi ada 10 orang. Sahabat Abi Waqqas depan. Tak, Abu Dujanah habis. Pedai hari tu tak bau tu pedai patah. Tak. Tahan. Dan Ansar ada 7 orang. 7 orang. Dia ketika ni kemuncak. Dia Nabi panggil, Nabi keluar, Nabi tak peduli, panggil belakang, mari. Tak. Nabi tunjukkan, bagi semangat pada para sahabat. Jadi sahabat bila tahu keadaan apa, barulah kumpul semula. Barulah mari semula. War rasul dia dengar, dia Rasul panggil kamu dalam kumpulan lain, dalam kumpulan yang kecil tu. Ketika mana musuh mari serang. Fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Lalu telah menimpa kamu kesedihan. Kesedihan sebelum ni dia bertambah kesedihan kerana mempersiapkan kepada arah-arah Nabi tadi. Allah Taala bagi tahu. Dan Allah Taala buat lagu ni likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asab. Allah Taala bagi tahu supaya kamu tidak sedih lagi di atas apa yang kamu terlepas sebelum ni, di atas apa yang telah menimpa kamu. Ini bantuan Allah, rahmat Allah Taala lindung Nabi. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Taala tahu apa yang kamu buat, Summa anzala alaikum ma'dil gham ni. Tak. Jadi peperangan dia bukan perang sama dia tak. Jadi bila satu suasana tu telah selesai, maka Quraisy pun telah balik camp dia. Orang Islam pun boleh siap mula. Dia ada masa juga timing perang ni pukul 10 sampai pukul 4 kau. Dia bukan perang dah. Dia sepakat dah. Dah. Dia pun habis gas juga. Nak makan tengah hari juga, nak makan petang juga. Dia perang lagu tu. Zaman dulu. Zaman kita dia lain. Itu pun dia ada disiplin dia masing-masing pula. Dia pergi lalu tu, kuda pun kena makan juga, kuda kena rehat juga. Semua tahu kaedah tu. Jadi walaupun terkata 3,000, bukan 3,000 sekaligus juga. Dia tak ada pasukan dah masa tu. Macam Ikrimah berapa orang, Abu Khalid Walid berapa orang, dia ada Abu Sufyan bawa kumpulan dia dibagi. Siapa mula dulu, siapa kemudian, siapa. Nabi pun atur gitu juga. Jadi bila satu kumpulan tu habis, nak tahu dah Nabi ada dia, mana mari sekali semua kena bunuh belaka, Nabi dapat selamatkan, reda sekejap, kumpul semula. Bina semula kuat. Ketika ini baru bersatu semula ni. Summa anzala alaikum ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan. Kemudian selepas tu telah turun pada kamu. Selepas kesedihan itu rasa keamanan telah timbul semula. Telah ada keamanan semula. Tapi Nabi buat pengorbanan. Sebab tu Nabi kena gerak tu. Sebab tu dalam keadaan gini semua apa yang berlaku ni menggambarkan keadaan bagaimana usaha nak dibuat. Bila keadaan umat lagu ni kan tak? Tengok dalam keadaan ulama kena bangun, kena bangkit. Tergerak kan. Dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keadaan umat telah apa dia? Jiwa telah futur, telah lemah. Tak kerana berita Nabi tonjolkan diri. Nabi telah bahayakan diri dia. Jadi bila semua tu selesai, maka orang Islam kuat sekali lagi, kumpul sekali lagi. Allah Taala bagi kami telah turun kepada kamu, kami telah bagi keamanan kepada kamu. Dengan turun ke kamu ngatuk juga kan. Yaghsha ta'ifatan minkum, yang telah meliputi satu golongan dari kamu. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum, dan satu golongan lagi di kalangan Islam sendiri masih lagi duduk dalam keadaan waham dia. Yadunnuna billahi ghairal haq, yang menyangka tentang Allah ni macam-macam dengan sangkaan jahiliah. Mana Allah Taala tak tolong dah kita ni. Dia ada golongan lemah iman. Golongan lemah, bukan munafikin. Dalam Quran dia ada golongan munafikin, dan golongan mukmin, golongan munafikin, dia golongan fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit lemah iman. Allah Taala asingkan munafikin, dia juga golongan yang mana dalam hati dia ada penyakit.
Dia golongan yang ada penyakit ni bila mari musibah, macam-macam sangka buruk lalu, sangka buruk pada Allah SWT. Ni Allah Ta'ala bagi tahu satu golongan Allah Ta'ala datangkan rasa mengantuk, tenang dalam pada perang. Tak. Untuk bagi kekuatan pada dia. Untuk riliskan gapo dia, ketakutan belakang ni, Allah Ta'ala bagi rasa mengantuk. Untuk nak perang sekali lagi. Tapi satu golongan lagi Allah Ta'ala bagi tahu, yazunnuna billah, mereka sangka pada Allah dengan macam-macam sangka yang tidak benar, sangka seperti mana orang jahiliah. Maka keluar daripada mulut mereka apa? Yaqulu hal lana min amri min syai'. Ini perkara ni berlaku kerana tak bagi peluang pada kita ni, tak dengar masyarakat kita ni perkataan ni. Yaqulu hal lana min al-amri min syai'. Ini perkara ni berlaku. Dia ada orang lagu ni bila berlaku musibah ke tak? Dalam jemaah kalau kita terlibat dengan jemaah, dia akan keluar orang lagu ni. Kawan kata dah tak dengar show kita, tak dengar cadangan kita dalam mesyuarat. Kesyat lagu ni selepas mesyuarat telah dibuat dan keputusan telah dibuat. Orang mukmin ni ada mesyuarat. Dalam Quran bagi tahu pada kita kan, keputusan mesyuarat itu keputusan bersama walaupun khilaf dengan kita. Kita kena faham ni ada mesyuarat. Orang Islam kena latih, kita kena belajar. Sebab tu kena terlibat dengan jemaah. Kita duduk rumah masing-masing tak terlibat dengan gapo-gapo dah. Bila kita nak terlibat dengan benda besar, tak ada gapo-gapo lagi. Jadi kita akan baca surah Baqarah. Jadi sepa Talut dengan Jalut, bawa pilih dia. Dia main lagu tu, pas nak pergi lagu, nak jual lagu mana, mudah asah tak selesai lagi. Dia orang Islam bila keputusan sudah di mesyuarat kan, keputusan mesyuarat atau keputusan kita walaupun khilaf dengan pendapat kita kena faham lagu tu. Orang mukmin sifat dia lagu tu. Mukmin kesan bagi keputusan itu baik ke buruk, keputusan bersama, tanggungjawab bersama. Kalau kemenangan bersama, kalau musibah bersama. Orang mukmin lagu tu. Dia kalau mesyuarat pandangan diberi, maka dibuat satu keputusan. Oleh kerana keputusan itu bukan sesuai dengan pendapat kita, maka dia bila bagi musibah kawan kata dah. Kalau kawan kata dah tu dah, itu munafik punya tu, membahaya. Ni cakap bagi kita ni. Ya kita ni. Tengok ni munafik ni. Yaqul, Allah Taala bagi tahu orang yang mana sangka buruk pada Allah SWT ni. Hal lana min al-amri min syai'. Ini sebab muka putus saya demo putus saya. Jadi putus saya demo. Kerana demo, salah kau amesa, salah kau ketua. Tak boleh ni sebab munafikin. Lepas surah An-Nisa kita akan baca lebih detail lagi Allah. Sebab tu sahabat-sahabat rasa munafik, dia munafik. Kerana ayat gini, dia tak tahu ayat siapa dia. Jadi ayat Quran gini, iaitu 30 orang ahli Badar ni merasa diri dia munafik kerana ayat-ayat begini. Begini. Ni Allah Taala jelas ke bagi dalam manusia ni. Manusia yang mana tak redha dengan Allah, tak redha dengan keputusan Allah SWT dan Rasul, dia akan keluar lagu ni. Lagu ni. Jadi orang itu sendiri baru tahu kan, kalau dia lagu ni tu baik ke tak? Dia baru tahu ni rupanya munafik rupanya. Ingat kau perangai kita, bukan perangai kita. Ini munafik ni. Ini munafik. Cuma ni munafik dia bukan munafik, dia munafik Abdullah bin Ubay, itu munafik asli, munafik akidah dia panggil. Ni munafik amalan ni. Ni tubik ni bila mari masalah. Masalah. Kalau tak ada masalah bagus hamesak. Bagus. Hamesak. Tak. Ketua kita tak. Tanya masalah kak. Nak marah, nak kata hamesak, nak kata ketua. Berapa ya? Senang. Sedangkan kita ada mesyuarat, masuk mesyuarat ni keputusan bersama. Mana keputusan bersama ni tak ada. Akibat daripada keputusan itu, keuntungan dapat, kebaikan bersama, musibah dapat, musibah bersama. Ni kena faham. Dan bila kita boleh bina lagu ni? Tanggungjawab dia bahagian bersama. Itu mesyuarat, tu hasil mesyuarat. Kan tidak mesyuarat agama dia. Mesyuarat agama. Lepas tu dah amesak buat lagu tak dengar awak kita gini. Tu sebab tu kita kena tarbiyah molek. Amesak pun kena tarbiyah juga. Kita pun kena tarbiyah juga. Umat ni. Kita duk tengok time berlaku lagu tu nak orang perfect pula. Tak leh, kita kena terima kenyataan umat kita bermasalah. Kita ni umat bangsa, kita bermasalah. Kita kena terima seadanya. Pujuk. Zaman kita ni semua orang bermasalah. Isteri kita bermasalah, kita bermasalah, anak kita bermasalah. Kita terima seadanya. Fikir bagaimana supaya kita menjadi sempurna, isteri kita jadi sempurna, anak kita jadi sempurna, kita semua jadi sempurna. Baru kita sesat. Tak. Kita tengok orang yang masalah. Semua orang masalah. Nabi tinggal lama dah. Bani Israel 40 hari Nabi Musa tinggal, semua ada ilmu. Bah kita ni 1400 tahun. Alhamdulillah dah. Tapi ni Allah Ta'ala katakan. Qul, katakanlah innal amr kulluhu lillah.
Segala yang berlaku milik Allah. Allah yang urusan. Allah. Jangan salah siapa? Allah. Tengok Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala ambil tanggungjawab. Jadi kita faham. Ujian daripada Allah. Berlaku lagu ni ujian daripada Allah. Jangan salah siapa? Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna. Mereka sembunyikan pada diri mereka. Mereka tidak zahir kepada kamu Muhammad. Yaqulun, mereka katakan, "Lau kana lana min al-amri syai'un ma qutilna hauna." Kalau terima pendapat kita ni, kita tak kata bunuh sini ni. Oh, ni bahaya. Salah ni. Ni peringkat bunuh, peringkat mati ni. Putusan ni tak ugi apa Nabi. Kerana keputusan Nabi ni dak mati. Mati. Dak kullau kuntum fi buyut. Allah Taala kata bagi tahu pada mereka wahai Muhammad, "Lau kuntum fi buyut." Kalau kamu duduk rumah ke, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajin. Akan zahir dak bila benda tu, bila kematian ditentukan pada kamu, walaupun kamu duduk tempat tidur kamu akan mati je. Kalau kamu memang mati hari itu. Siapa duduk main perang ke, duduk rumah ke, kalau kamu mati hari itu, duduk mana-mana mati kan. Tak nak bagi tahu. Waliyabtali Allah ma fi. Allah Taala akan uji kamu apa yang ada dalam dada kamu, dia Taala akan bersihkan, Allah Taala akan tamhizkan apa yang ada dalam dada kamu, apa yang ada dalam hati kamu. Wallahu alim bidzatis sudur. Allah Taala tahu belaka apa yang ada dalam hati. Batu kena sediakan diri untuk ditarbiah. Biar hati kita ada apa situasi milik Allah. Tunduk pada Allah. Innal ladzi, kemudian ayat akhir, innal ladzina tawallaw minkum, Allah Taala bagi sesungguhnya orang yang mana lari daripada mana pergi di kalangan kamu yaumal taqal jam, ketika mana berjumpa dengan dua pasukan Islam. Ni orang lari tu ketika mana dengar Nabi telah syahid, Nabi telah terbunuh kan tak. Allah bagi tahu orang yang mana lari daripada medan perang di kalangan kamu tu, sebenarnya tengok Allah Taala salah siapa? Innamastazallahumush syaitan. Sebenarnya dia telah digelincirkan oleh setan. Setan salah. Tengok Allah salah. Setan. Salah setan. Ni usul besar ni. Salah setan. Sebab apa ni? Kalau salah ke diri sendiri, mujahidin salah diri sendiri, sahabat tak. Sebab kerana tindakan dia kan Mus'ab mati. Ni besar ni. Sebab dia Mus'ab mati, sebab dia Hamzah, pak saudara Nabi Muhammad, dia menyebabkan kesedihan Nabi. Bagaimana jiwa lepas perang ni? Sikit jiwa. Tengok askar mereka kan, ramai gila juga kan. Perang ni satu kegilaan juga kan. Bahaya. Emosi dia. Emosi. Tekanan begitu berat sekali. Tengok Allah Ta'ala rawat ni. Sebenarnya tak nak begitu. Yang menyebabkan kamu paling ketika mana berjumpa dua pasukan tu, tak, sebenarnya mereka telah digelincirkan oleh setan. Setan yang rosak ni. Dan berapa setan boleh rosak? Berapa salah biasa setan rosak kan ni? Bima kasabun, dengan sebab amalan kamu sebelum ni. Amalan sebelum ni. Amalan semaya sebelum ni, zikir sebelum ni, tak, infak sebelum ni. Semua amalan sebelum ni akan bagi pengaruh pada perjuangan dia. Nak Allah kan nak siapa? Dia akan bagi pengaruh. Tak nak bagi tu. Bibak dimaka, dengan sebab sebahagian apa yang telah mereka buat. Sebab tu setan boleh kuasai. Setan kuasai. Jadi lagu tu sepatut orang mukmin yang mana benar-benar takluk pada Allah, bila berlaku lagu tu tak terkesan. Seperti mana sahabat-sahabat buat cerita kan, buat dalam perang Mus'ab bin Umair, Hamzah, tak terkesan kan. Sahabat tanya, "Apa duduk? Nabi telah mati." Buat apa? Patut bangunlah. Cari mati seperti mana Nabi mati. Kita mati seperti mana Nabi mati. Tak lagi. Dia masa dia kan amat kan, Hanzalah mati. Hanzalah tak ada mandi wajib lagi ni. Malam pertama, malam pengantin, baru sekali bersama isteri dia pergi perang. Dia masa ni apa, Ammar bin Uqaish ni di kalangan Khazraj, bawah Usaid bin Khudair ni kan, bawah kabilah dia kan. Dia tengok keadaan orang selagi ni dah, mari semangat nak lawan orang kafir. Jadi dia nak masuk kan, dan bagi tahu pada Nabi tak benar. Nabi tak benar sebab kafir kan. Dia minta juga, Nabi tak benar. Dia pun aku masuk Islam. Islam. Masuk hari tu baru masuk Islam. Masa nak pergi tu dia pergi serah diri. Dia tengok 1,000, 3,000 lawan ni kan. Mari Allah Ta'ala. Sedangkan masa di Madinah dia menentang Islam, dia tak suka orang Islam. Bila berlaku lagu tu, dia nak sertai. Dan dia sertai. Dalam peperangan dia luka teruk. Dan orang balik ke Madinah, Usaid pergi ziarah dia, Nabi suruh tanya, "Mu perang ni kerana kaum kau atau kerana nak marah pada orang Arab Mekah ke? Mari duduk tanah air kamu ni. Tak, ataupun kamu tak, kerana Allah dan Rasul." Dia kata apa? Kerana Allah dan Rasul. Kerana Allah dan Rasul. Mati dia lepas tu. Tak rajin semaya. Sorakah tak semaya. Kata-kata tak rajin semaya dengan sempurna dah. Mati, masuk syurga. Dalam peperangan ni Nabi bagi tu satu orang lelaki yang perang dengan begitu hebat sekali, tapi Nabi kata ahli neraka kan. Peperangan ni kan. Perang dengan hebat. Orang semua kagum. Hari tu, hari Uhud ni, dia lah paling hebat sekali perang. Tak. Tapi dia perang apa? Kerana kaum, kerana perkauman. Dia tak mati dari peperangan kan? Dia bunuh diri kan? Bila dia luka, dia tak tahan, dia bunuh diri. Dia bunuh diri dia.
Jadi peperangan Uhud ni banyak mengajar. Ada siri-siri kejadian-kejadian yang hebat yang terbiah para sahabat hasil daripada peperangan ni. Dan ini yang berlaku. Jadi Allah Ta'ala beritahu pada para sahabat untuk rawat diri mereka supaya dapat kepada ambil iktibar apa yang telah berlaku. Walaqad afallahu anhum, sesungguhnya Allah Ta'ala telah maafkan mereka. Ta'ala maaf dah. Innallaha ghafurun halim, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Halim. Sabar dengan kerana hamba. Ya ayyuhalladzina amanu, kita sabun pahnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta